قال الله تعالى في الكتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصالحون صدق الله العظيم. Yang diberikan Tuan Fungsi Surau Pak Imam untuk bila Tausiah AJK Surau serta muslimah yang dirahmati Allah. Pertama dan selamanya kita harus mengucap Alhamdulillah kerana Allah beri kita dua nikmat. Pertama, Allah beri kita nikmat Islam. Yang kedua, Allah beri kita nikmat iman. Dengan adanya dua nikmat itu, maka kita dipilih oleh Allah untuk duduk di dalam bulan Ramadan. Dan dengan dua nikmat itu juga, kita juga dipilih oleh Allah untuk duduk sebentar sebagai tazkirah. Duduk sebentar untuk tazkirah. Tazkirah ni apa tuan-tuan? Peringatan. Dia bukan ceramah, peringatan. Memberi tazkirah, peringatan. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata fadlul ilmi ahabba ilayya min fadlil ibadah wa khairi dinikum al-wara'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelebihan ilmu lebih aku sukai daripada kelebihan beribadah. Kelebihan ilmu lebih aku sukai daripada kelebihan beribadah. Dan kebaikan dalam agama kamu adalah wara'. Nabi suka pada orang yang banyak duduk dalam majlis ilmu daripada melakukan ibadah-ibadah sunat yang lain. Kalau bertemu di antara majlis ilmu dan ibadah sunat, maka kita kena duduk dalam majlis ilmu, itu lebih afdal. Nah, kita sembahyang solat sunat tarawih, usalli sunatan tarawih, sunat. Majlis ilmu fardu ain. Maka kita ambil dua-dua saja. Kita ambil dua-dua fadilat saja. Ambil kebaikan dua-dua. Sesuai dengan Nabi kata, man salaka tariqan yaltamisu fil 'ilmi sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, tuan datang naik motor, naik basikal, naik jalan kaki, naik kereta, parking kat depan penuh. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah permudahkan untuknya jalan ke syurga. Taklah mudah, jalan mudah syurga. Bila mana kita baca hadis ni, bila kata Nabi kata sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah permudahkan untuknya jalan ke syurga, tiba-tiba ada pula makhluk Allah ni halang majlis ilmu. Dia kata dilarang tazkirah sewaktu orang solat tarawih. Orang tengah sembahyang buat tazkirah, memanglah orang larang. Faham ni? Orang suruh berhenti 4, berhenti 8 baru tazkirah. Bukannya waktu orang tengah sembahyang tu kita tazkirah. Yang tu jangan kata faham larang, Selangor pun larang. Nah, yang cakap ni esko agama dan mengaji Mesir. Tiba-tiba yang terbaru keluar pula lagi, Tok Mufti. Tok Mufti pula keluar fatwa kata dilarang tazkirah. Jenis halang ni, halang majlis ilmu. Sedangkan sembahyang tarawih, jangan rosakkan tarawih dengan tazkirah. Ni Tok Mufti kata, jangan rosakkan solat tarawih dengan tazkirah. Sedangkan tazkirah itu fardu ain, majlis ilmu. Ni kita sembahyang ini usalli sunnatan, sunat entah. Jenis orang ni, jenis macam ni, ulama macam ni, Allah kata alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'maluhum. Allah kata orang-orang kafir, orang-orang yang menghalang diri dia dan menghalang diri orang lain. Dia tak nak dengar satu hal, dia tak bagi pula orang lain dengar. Menghalang, dia menghalang untuk diri dia dan dia menghalang untuk diri orang lain. An sabilillah, atas jalan Allah. Siapa yang halang atas jalan Allah ni, Allah kata adalla a'maluhum, sia-sia amalan mereka. Allah tak bagi ganjaran, Allah tak bagi kebaikan, Allah tak bagi pahala, Allah tak bagi apa-apa kebaikan. Mati besok takut-takut depan Allah. Ya Allah, mana pergi aku pergi haji 15 kali, aku pergi umrah 30 kali, mana pergi amal aku? Kosong kata Najwa Latif. Kosong tak? Tak ada apa. Surah apa? Allah sebut dah surah Muhammad ni. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'maluhum. Sia-sia amalan, tak ada bagi pahala, tak ada bagi ganjaran habis. Halang bagi ilmu.
Allah Akbar. Ni di antara tanda-tanda kiamat. Ni tanda-tanda kiamat. Yang Nabi SAW kata apa? Inna min asyratil sa'a an yarfa'a ilmu. Di antara tanda-tanda kiamat, bila mana ilmu ditarik. Macam mana ilmu ditarik? Antaranya kematian ulama-ulama. Ulama mati. Hari ini di Syria kita tengok berapa ramai ulama-ulama mati. Di Mesir, antara imam Masjid Iskandariyah kena tembak mati syahid. Imam masjid ni di negara Arab dengan imam masjid negara Malaysia beza tuan. Imam masjid negara Arab ni, dia bila baca ni masuk dalam hati bahasa dia. Tapi Mesir ni bukan Arab, cuma lagi bahasa pengantarnya Arab. Mati syahid. Bila mana ulama ditarik, majlis ilmu ditutup, ni tanda-tanda kiamat. Selangor tak? Alhamdulillah. Selangor alhamdulillah. Setiap malam ni sampai tak cukup penceramah pula. Ni kami dalam handphone ada WhatsApp, ustaz-ustaz. Siapa boleh ganti, siapa boleh ganti, siapa boleh ganti. Oh, banyak sangat ganti. Aku pening kepala tuan. Hari ni saya baik Haji Rahman telefon dah ni. Saya baik kuliah dekat sana lepas maghrib. Terus lagi sini. Kalau sana pun macam ni juga, tengah-tengah tarawih, tak apa lagi. Tak ikut. Allah Akbar. Alhamdulillah. Patut kita bersyukur. Sebab majlis ilmu bila mana orang faham dengan agama, dia tidak akan lawan agama. Siapa yang tidak faham agama, dia akan lawan agama. Saya suka tazkirah di bulan Ramadan. Pasal apa? Orang ramai. Nak nunggu orang kampung waktu Ramadan. Mari, duduk mana? Lorong sekian-sekian. Berapa lama duduk sini? 2 tahun dah. Tak pernah nampak apa. Hari ni buat tak? Ramadan, baru nampak tak? Bukan orang sini, tuan-tuan orang Zimbabwe. Dan penting, tuan-tuan, penting. Ya? Ilmu penting sebab orang faham agama. Masalah hari ni pihak sekular tak suka pada orang yang faham agama. Ini jenis sekular. Sekular, sosialis, cara pemikiran ni memang tak suka pada orang tahu faham agama. Sosialis tu tak tahu sosial. So bahasa orang putih, bahasa Melayu dia sangat. Sial tu dah memang bahasa Melayu dah. Allah. Nah, kita buat sambutan besar-besaran. Ya Hanana, ya Hanana. Import baca Yasin ramai-ramai. Baca Yasin. Yang lawan Islam pun baca Yasin. Majlis bacaan Yasin perdana. Duduk dekat dataran, tengah-tengah ramai-ramai baca Yasin. Faham tak? Tak. Surah Yasin, kalau kita baca tempat ayat pertama sampai 20, semua cerita orang lawan Islam. Cerita dalam tu cerita orang lawan Islam. Allah hantar 3 orang Rasul. Pertama Sadiq, yang kedua Saduq. Hantar ke satu kampung yang bernama Antakya. Bukan Antakya, Antakya. Pergi ke kampung ni, berdakwah dengan kampung ni, mari sembah Allah. Lalu 2 orang Rasul ini ditangkap, diikat di tiang, lalu direjam dengan batu. Datang Rasul yang ketiga bernama Sam'un, lalu membenarkan dengan mimpinya, menceritakan mimpi, membenarkan 2 orang Rasul. Akhirnya Rasul yang ketiga juga ditangkap, diikat di tiang, lalu direjam. Datang seorang pemuda yang bernama Habib An-Najjar. Lalu Habib An-Najjar mengarahkan penduduk di Antakya, mari sokong 3 Rasul ni, duduk bersama Rasul ni, duduk bagi sokongan pada Rasul ni. Rasul ni bawa benda betul. Lalu mereka tangkap Habib An-Najjar, lalu dipijak Habib An-Najjar sampai terburai perut dia. Lawan Islam, tuan-tuan. Hari ni lawan Islam baca Yasin. Lawan Islam sambut Maulid Rasul. Lawan Islam panggil Habib, duk baca ya Hanana, ya Hanana. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah kata barang siapa yang sayang ke aku, ikut Nabi. Ikut Nabi macam mana? Ya Hanana. Ikut Nabi maksud dalam ayat ni mengatakan ikut perjuangan Nabi. Nabi berdarah hidung, tuan-tuan. Nabi berdarah pipi. Nabi patah gigi dalam peperangan. Kita tinggal perjuangan. Minta maaf cakap tuan-tuan. Bagi saya program Ya Hanana ni adalah program menghayalkan Islam dengan Islam.
sehingga melupakan perjuangan untuk menegakkan Islam. Bagi saya, entah saya tak tahu. Wah, anda ilmu, bila mana kita sekat ilmu, ni petanda kiamat. Nah, yang kedua, wayak suruh jahil. Bila mana ilmu disekat, maka orang jahil ni lebih ramai daripada orang yang berilmu. Jahil. Dah lah jahil tak mau bagi baca ilmu. Tegur pula tak mau terima. Ni jenis jahil murakab bukan? Jahil tak boleh tegur. Minta maaf cakaplah bulan Ramadan ni tak boleh simpan-simpan, dia kena cakap habis. Sebab apa? Sebab yang tak pernah mari pun ada. Bukan orang sini lah, orang Zimbabwe. Orang jahil ramai. Jahil main sokong, main ikut. Kita tengok di Mesir. Mesir tuan-tuan, berapa ramai orang jahil yang duduk menyokong menentang Dr. Mursi. Dr. Mursi orang yang hafiz Quran. Dr. Mursi ni bini dia hafiz Quran, anak dia hafiz Quran, cucu dia hafiz Quran. Dan dia memerintah, walaupun dia presiden, dia bukan buat keputusan sendiri. Ada orang yang paling atas daripada dia, iaitu Majlis Syura. Dia ada majlis pemerintah Islam ni, dia ada Majlis Syura paling tertinggi. Dia bukan buat keputusan sendiri. Dan Majlis Syura ini bergantung daripada semua arahan bergantung kepada sibratullah, berpandu kepada sibratullah. Apa dia sibratullah? Allah sebut sibratullah, wa man ahsanu minallah sibra. Ini dia acuan Allah, ini dia ada celupan Allah. Ni Al-Quran, kita tengok Al-Quran sebagai acuan dan celupan Allah. Ni Majlis Syura ni bergantung kepada setiap keputusan berpandu kepada sibratullah. Tiba-tiba ni tanda kiamat, di antaranya kata Nabi apa? Lidah lebih tajam daripada mata pedang. Apa maksud lidah lebih tajam daripada mata pedang? Fitnah. Fitnah lebih kuat. Bila mana fitnah yang dihidupkan oleh Yahudi, laknatullah, menghidupkan fitnah, lalu puak-puak yang jahil ini ikut. Sampai kat Malaysia pun ikut ni. Ni yang jenis 3 suku ni. Tahu-tahu. Keluar kata Dr. Mursi, inilah cara pemerintahan diktator. Ini kata-kata Yahudi. Boleh kata diktator. Diktator ni maknanya dia buat keputusan diri, dia tak ada majlis syura tu tak. Allahu Akbar. Dikuat pula lagi dengan seorang ulama yang bersama dengan kumpulan menentang Dr. Mursi yang bernama Ahmad Tayyib. Oh, nama Ustaz Ahmad Tayyib. Tayyib baik, Ahmad baik. Ini golongan ulama yang Allah kata sebut dalam surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Bila mana aku meletakkan dinding di depan mereka, hanya nampak dunia, hanya nampak kemewahan, hanya nampak pangkat, lalu aku letakkan dinding di belakang mereka sebagai tirai supaya mereka tak nampak tentang hari akhirat. Bila tak nampak akhirat, mereka tak nampak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jenis golongan ini wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Walaupun kita bagi tahu, walaupun kita cakap, walaupun dia baca Quran, walaupun dia hafaz Quran, tetapi mereka ini tetap tidak beriman dengan Allah. Kumpulan ulama macam ini tuan-tuan, kita boleh samakan seperti zaman Nabi Musa alaihi salam. Di mana di zaman Nabi Musa alaihi salam ada seorang ulama yang lawan Nabi Musa, yang bernama Bal'am ibnu Ba'urah. Bal'am ibnu Ba'urah ni seorang ulama yang bila dia angkat tangan berdoa, makbul doa dia. Bal'am ni seorang ulama yang makbul doa. Angkat tangan doa confirm makbul. Satu hari Nabi Musa nak masuk ke perkampungan yang Bal'am duduk. Bal'am duduk bersama dengan masyarakat Jababirah. Masyarakat Jababirah ni sesat. Bukan sembah Allah, dia sesat dia. Duduk dengan orang sesat jadi sesat walau dia ulama. Walau dia ulama, duduk bersama dengan kumpulan sesat. Duduk bersama dengan kumpulan sekular jadi sekular walau dia ulama sekalipun. Bila mana Bal'am ni, bila mana Nabi Musa nak masuk ke kampung Jababirah ni, datang raja ni jumpa Bal'am. Kata raja ni, ya Bal'am, tolong doa kepada Allah supaya Nabi Musa ni sesat, jangan jumpa kampung kita. Dia suruh Bal'am doa. Bal'am kata mana boleh, dia tu Nabi Allah. Kemudian kata raja ni, tak apalah, raja pun balik pergi pengaruhi bini Bal'am, isteri Bal'am. Mu bodek suamimu supaya doa pada Allah, supaya doakan supaya sesat ni Musa.
Bal'am balik tuan-tuan, isteri dia pulau dia. Isteri Bal'am pulau. Tak layan Bal'am, tak siapkan makan, semua tak siap. Kemudian Bal'am tanya dekat isteri dia, awak jadi bini ke? Tapi Bal'am tak cakap Kedah tuan. Kenapa kau jadi macam ni? Kata isteri dia, tolonglah doakan kepada Allah apa yang Raja minta. Nanti kita dapat buat. Nanti kita dapat pangkat macam-macam, kita dapat isteri dia. Hasilnya tuan-tuan, bila mana Bal'am ini terpengaruh dengan isteri dia. Ni peranan isteri ni pun kuat tak tuan-tuan? Isteri ni kalau gosok pun selesai. Bang, akhir Ramadan ni tak payah pergi lah surau lah. Buat apa? Tolong saya buat kuih. Gosok pun selesai. Abang kata okey lah, kata dia. Ni pengaruh isteri kuat tuan-tuan. Nah, marah batas. Bila mana kata isteri dia, Pak, tolong doakan kepada Allah tentang Nabi Musa. Apa yang Raja minta tu doa lah. Hasil termakan pengaruh isteri, lalu Bal'am pun angkat tangan doa. Bila doa Bal'am tadi dimakmurkan oleh Allah, lalu